أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah yang mentadbir alam ini, Allah yang maha pengasih dan juga maha penyayang, dan Allah yang menjaga kita dan memberi rezeki kepada kita. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana banyak belas kasihan Allah kepada kita semua. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini dalam keadaan PKPB di daerah kita ini, kita bersiaran daripada Surau 2 Al-Mursid, Kampung Sungai Yu, Kuala Selangor. Semoga ianya memberi manfaat kepada saya dan juga kepada puan-puan yang mendengar siaran ini. Moga mendapat manfaat dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Jadi puan-puan hadirin sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang tafsir Al-Quranul Karim, iaitu surah An-Nisa ayat yang kedua. Ini adalah sambungan daripada perbincangan kita pada minggu yang lalu, iaitu kita telah bincang tentang ayat yang pertama dalam surah An-Nisa. Jadi mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Puan-puan hadirin sekalian, ayat yang kedua dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana khuban kabira. Sadaqallahul azim. Maksudnya dalam tafsir ini, dan berikanlah kepada anak-anak yatim, wa atul yatama amwalahum, berilah kepada anak-anak yatim, iaitu apabila mereka sudah mencapai kepada umur baligh, harta-harta mereka, harta yang dipunyai oleh anak yatim, kita kembalikan kepada mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, ataupun menukar yang buruk dengan yang baik. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang demikian, iaitu menukar dan memakan harta anak yatim dengan tidak sebenar, itu adalah dosa yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, berdasarkan kepada ayat yang kedua dalam surah An-Nisa ini, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjalin hubungan silaturahim dan mengharamkan untuk memutuskan pada ayat yang lalu, iaitu ayat yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita dah cerita panjang lebar. Maka pada ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita
umat Islam, umat yang beriman ataupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia, Allah memerintahkan kepada kita semua, yaitu memerintahkan pada ayat ini kepada para pemegang amanah anak-anak yatim untuk mengembalikan harta anak-anak yatim itu kepada mereka bila telah sampai pada usia balik dan pada masa dewasa mereka. Apabila sampai kepada tahap di mana anak yatim itu boleh mentadbir hartanya sendiri, boleh membelanjakan hartanya sendiri dengan baik, tidak boros, tidak safih, tidak bodoh dan juga akalnya sempurna, maka berikanlah hak anak yatim itu kepada mereka yang berhak. Kemudian Allah berfirman, dan berikanlah, maksudnya ialah dan berikanlah anak-anak yatim akan hartanya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan penggantian atau penukaran harta anak yatim yang bagus dengan harta yang tidak bagus. Ini jangan kita lakukan apabila anak yatim itu di bawah amanah kita, dalam jagaan kita, sama ada dirinya ataupun hartanya, maka janganlah kita ambil harta yang baik itu dan kita berikan harta yang tidak baik kepada mereka anak yatim berkenaan. Itu adalah larangan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kedua dalam surah An-Nisa ini. Kerana pada yang demikian itu terdapat unsur kecurangan terhadap anak yatim berkenaan. Allah juga melarang mencampur adukkan antara harta milik anak yatim dengan harta kita. Harta tuan-tuan, harta puan-puan, harta siapa saja dicampur adukkan. Contoh, harta kita ada sekian banyak, harta anak yatim juga ada sekian banyak. Maka kita pun campurkan, simpan sama-sama kat bank sana ataupun kita simpan dekat rumah dan sebagainya. Maka kita pun belanjakan ikut sesuka hati kita. Kita tidak asingkan ini harta anak yatim, ini harta yang bukan harta anak yatim, harta kita dan sebagainya. Maka kita pun belanjakan, pakat semua belanjakan sama-sama, tidak lagi dikira ini harta anak yatim ataupun ini harta yang bukan anak yatim. Maka kita campur adukkan. Maka yang demikian adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga tidak jelas tuan-tuan di manakah harta anak yatim dan manakah satu harta yang kita punya, milik peribadi kita. Kerana tuan-tuan, hari ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Maksudnya jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu dan campur aduknya dan demikianlah dan seterusnya, dengan alasan bahawa hal itu termasuk dalam kategori dosa besar. Kerana dalam perasa ayat yang akhir ini, yaitu Allah sebut innahu kana huban kabira. Yang demikian itu menyampur adukkan harta anak yatim, menukar harta anak yatim yang baik kepada yang tidak baik, dan juga tidak memberikan hak kepada anak yatim untuk mentadbir harta mereka sendiri apabila telah sampai kepada satu peringkat dewasa dan boleh mentadbir harta sendiri. Maka itu adalah satu dosa yang besar bagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, innahu kana huban kabira, sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang amat besar, dosa yang besar, dosa yang amat besar, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ianya dihalalkan oleh anak yatim berkenaan. Kenapa tuan-tuan? Kerana ia ada bersangkutan dengan dosa dengan orang lain. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, marilah sama-sama kita berhati-hati. Semoga harta anak yatim ini kita tidak pergunakan dengan sewenang-wenangnya. Kerana ianya adalah
salah satu daripada dosa yang besar dan sepatutnya kita elakkan bagi mereka yang mentadbir harta anak yatim, sama ada harta anak yatim itu anak tiri sendiri. Apakah maksud anak yatim? Iaitu anak yang meninggal dunia bapanya, anak yang masih belum balik yang ditinggal mati ataupun meninggal dunia bapanya, maka itu adalah dalam kategori anak yatim. Dan anak-anak ini apabila ia menjadi di bawah tanggungan kita, maka kita kenalah seseorang yang bertanggungjawab terhadap anak yatim ini, maka mereka kenalah berhati-hati dalam penggunaan harta anak yatim. Mungkin banyak daripada kita dapat anak-anak yatim ini dapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, dapat bantuan daripada lembaga zakat, dapat bantuan daripada NGO, orang-orang perseorangan, dapat bantuan daripada masjid, dapat bantuan daripada mana-mana pihak. Maka bantuan-bantuan berkenaan adalah dikhususkan untuk anak yatim berkenaan. Maka kita sebagai orang yang dewasa yang mentadbir harta berkenaan, maka kenalah jujur dan tidak boleh mengambil kesempatan terhadap apa yang diperolehi oleh anak yatim berkenaan, dan kita pun rasa macam beruntung kerana dapat bantuan-bantuan daripada pihak lain, maka kita gunakan harta berkenaan dengan sewenang-wenangnya tanpa memikirkan masalah ataupun kepentingan anak-anak yatim berkenaan. Maka itu adalah tidak dibenarkan dalam agama Islam. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berhati-hatilah apabila ada berhadapan dengan masalah ini, supaya ia tidak menjadi dosa besar di akhirat nanti. Jadi kita akan membawa dosa-dosa berkenaan dan kita berjumpa dengan anak-anak yatim yang kita zalimi dan sebagainya. Jadi untuk akhirnya pelajaran yang kita dapat ambil daripada ayat yang kedua ini, iaitu yang pertama sekali, setiap harta yang haram statusnya adalah tidak bagus, dan setiap yang dihalalkan Allah SWT adalah amat baik. Jadi harta yang haram itu adalah tidak bagus ataupun tidak baik, dan setiap yang dihalalkan oleh Allah itu adalah baik. Itu adalah penyataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita hendaklah pastikan setiap makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam rongga perut kita, kita pastikan hendaklah dia halal dari segi pencariannya, dari segi datangnya harta berkenaan, dan ke manakah kita belanjakan harta berkenaan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, di akhirat nanti harta kita ini akan ditanya dua kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, dari mana kita dapat harta berkenaan, dan yang kedua, ke manakah kita belanjakan harta berkenaan. Jadi kalau kita mendapatkan harta itu dengan cara yang halal dan tidak berlaku zalim terhadap orang lain, terutamanya anak yatim, dan juga kita membelanjakan kepada jalan yang halal, iaitu jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka terlepaslah kita daripada azab neraka, azab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Seperti Allah berfirman di akhir perasa ayat yang pertama, yang kedua ni ialah innahu kana huban kabira. Maka yang demikian itu, perbuatan-perbuatan demikian itu adalah satu perbuatan dosa yang besar. Pengajaran yang kedua ialah tidak diperbolehkan ataupun tidak dibolehkan, tidak diizinkan seseorang menukarkan harta anak yatim itu, harta kita yang tidak bagus ditukar dengan harta-harta yang bagus yang kepunyaan anak yatim, dengan tujuan untuk mengeksploitasikan ataupun menzalimi anak yatim berkenaan, dengan ingatan kita bahawasanya anak yatim ini memang dia tak tahu apa-apa, ya, dia ikut saja. Jangan macam itu, kerana kita ini adalah amanah
daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mentadbir harta anak yatim. Jadi berlaku adillah, berlaku jujurlah terhadap mereka dan juga harta mereka. Yang baik kita bagi pada mereka dan yang buruk jangan kita bagi pada mereka, terutamanya apabila kita tukar harta kita yang buruk, yang tidak baik dan kita berikan kepada anak yatim berkenaan, dan harta anak yatim yang baik kita ambil menjadi hak kita. Ataupun dalam hal sedemikian boleh juga dikatakan kita memberi kepada anak yatim itu benda yang kurang daripada yang sepatutnya mereka perolehi. Jadi yang lebih kita ambil, yang kurang kita bagi kepada anak yatim. Ini tidak diperbolehkan. Itu juga termasuk dalam satu kezaliman yang dimasukkan dalam ayat ini mengikut pandangan ulama ahli tafsir. Kemudian yang ketiganya ialah tidak boleh mencampur adukkan harta anak yatim dengan harta kita. Jadi campur adukkan, tidak tahu mana satu harta anak yatim, mana satu harta kita. Kita pun guna pakai dan kita pun senang lenang kerana anak yatim itu ada yang kaya dan ada yang miskin dan ada yang sederhana. Dan kitalah yang mentadbir hartanya, dan kemudian kita pun campur adukkan harta kita dengan harta anak yatim dengan tujuan tidak akan memberi kepada mereka habuan mereka yang sebenarnya. Maka pada ketika itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana demikian itu terdapat unsur penzaliman, unsur penipuan yang merupakan memakan harta milik harta anak yatim. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, salah satu daripada sikap ataupun sifat pembohongan dalam agama iaitu apabila kita tidak memberikan hak yang sebenarnya kepada anak yatim yang sepatutnya, maka oleh itu maka berhati-hatilah, kerana anak yatim ini dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dan diambil perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, supaya kita umat Islam, umat yang beriman ini, supaya ia tidak menzalimi anak yatim, kerana implikasinya adalah amat besar di akhirat dan juga di dunia dan juga di akhirat. Maka berlaku jujurlah terhadap anak yatim. Jadi tuan-tuan hadirin pendengar sekalian, jadi inilah tafsiran yang ringkas daripada ayat yang kedua dalam surah An-Nisa. Semoga kita dapat menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin dan kita tidak memakan harta yang bukan hak kita, dan juga kita dapat melaksanakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita ini dapat berlaku adil kepada semua pihak, adil kepada diri kita sendiri, adil kepada anak yatim, adil kepada kedua ibu bapa kita, kepada keluarga kita, isteri, anak-anak, cucu-cucu, dan juga adil kepada jiran-jiran dan juga dan sebagainya, adil kepada muslimin dan muslimat. Semoga kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dianugerahi oleh Allah kebaikan-kebaikan di dunia dan juga kebaikan-kebaikan di akhirat, dan semoga Allah menjauhkan kita daripada api neraka. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ini sedang dianugerahi oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan di dunia. Kita cukup makan, kita cukup minum, kita ada tempat tinggal, kita ada persekitaran yang baik, dan jika kita ada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi itu adalah anugerah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita diamanahkan oleh Allah untuk menjaga anak yatim dan juga mentadbir hartanya, maka jaga dan tadbirlah hartanya itu dengan sebaik mungkin supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan
orang-orang yang zalim kepada diri sendiri dan juga kepada harta orang lain. Dan semoga di akhirat nanti kita akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala kerana kita bersifat jujur dan juga amanah di atas muka bumi ini dengan amanah yang dianugerahi dengan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Jadi apapun tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, tafsiran yang ringkas ini semoga mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala bagi diri saya dan juga diri tuan-tuan dan puan-puan, dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga penyakit yang ada di sekeliling kita ini, termasuklah penyakit-penyakit sama ada dia berjangkit ataupun yang tidak berjangkit, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada diri kita dan juga diri masyarakat umumnya. Semoga kita dapat dalam kehidupan kita ini kehidupan yang baik, yang excellent dan sebagainya. Jadi setakat ini saja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada salah dan silap dan dalam tafsiran ini, saya mohon keampunan dan kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.